kerajaan iaitu e-wallet ini adalah sangat bagus, dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan. Pelaksanaannya, kaedah pelaksanaan perlu ditambah baik, di mana kita tengok sambutan di kalangan masyarakat sekarang ini tidak begitu baik kerana pendedahan pada teknologi. Mungkin golongan-golongan yang berumur dia kurang terdedah pada teknologi, di mana mereka tidak biasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi pihak-pihak yang berkenaan perlu membuat program kesedaran, awareness berkenaan dengan wujudnya inisiatif yang sebeginilah. Ada sedikit tekanan lah kalau untuk warga emas, untuk macam mak bapak kami yang dah berusia 30 tahun, diorang tak berapa celik sikit dengan IT sekarang ni kan. So kami ni kena tolong lah. Ada smartphone, ada telefon, tetapi tak pandai nak gunakan peluang yang diberikan. Contohnya mungkin orang pandai WhatsApp, pandai guna yang lain, tapi yang ni tak ada pendedahan. Kalau pihak kerajaan dapat bagi pendedahan terperinci, maknanya buka event ataupun apa-apa yang berkaitan dengan e-tunai rakyat ni bagi mereka di golongan luar bandar, rasanya lagi menyeluruh lah. Itu dia beberapa pandangan daripada kita kata suara rakyat juga tentang pandangan mereka tentang kita kata e-tunai menggunakan aplikasi e-wallet ini yang banyak memudahkan rakyat untuk ke arah cashless society. Ya, Kopi Panas kita hari ini akan menyingkap tentang inisiatif meningkatkan penggunaan e-wallet ini. Jadi bersama dengan kita di studio ketika ini ialah Dr. Nurianti binti Jali, merupakan fellow perang saraf media dan informasi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga sekarang sudi menjemput saya untuk ke Selamat Pagi Malaysia. Okey, kalau kita saksikan tadi pandangan orang ramai juga berkenaan tentang inisiatif e-wallet ataupun e-tunai yang dibangunkan oleh kerajaan juga, dan juga beberapa penyedia-penyedia e-wallet memberikan sokongan padu terhadap inisiatif tersebut. Secara asasnya bagaimana kalau boleh kita lihat ini satu perubahan yang baik untuk ke arah cashless society dan juga masyarakat yang lebih mementingkan pembayaran tanpa tunai? Jadi pada pendapat saya, jika kita bercerita berkenaan dengan penggunaan e-wallet, kalau di negara-negara maju memang pergerakan menuju ke arah ke cashless society itu memang sudah kehadapan ya. Tapi saya memuji tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dengan menyediakan inisiatif melalui bajet 2020 ya. Ketika itu kita punya finance minister, Menteri Keuangan Lim Guan Eng telah memaklumkan yang 450 juta akan diallocate untuk membangunkan e-wallet, perkhidmatan e-wallet di Malaysia. Jadi isu berkenaan e-wallet di Malaysia ini adalah something yang kita perlu look deeper into kerana adaptasinya masih lagi rendah. Kalau setakat ini statistiknya cuma 7 juta rakyat kita yang menggunakan e-wallet berbanding dengan populasi kita adalah 32 menuju ke 33 juta. Jadi kita kena fikir kenapa hanya 7 juta yang sudah bergerak menuju ke arah cashless transaction dan remaining 20 lebih lagi tu yang masih lagi belum adapt to that new technology. Cuma kalau kita melihat kepada penggunaan telefon bimbit, aplikasi yang boleh digunakan sebagai asas dalam kita nak melaksanakan e-wallet ini, masyarakat kita di Malaysia ini dah menjadi pengguna tegar. Kalau takkanlah kita antara pengguna media sosial yang paling ramai antaranya. Jadi bagaimana sebenarnya nak memastikan supaya mereka sedar bahawa keperluan untuk mereka turut terlibat di dalam penggunaan cashless society ini supaya pada masa akan datang kita tidak ketinggalan. Sebab kalau 7 juta daripada 32 ke 33 juta itu satu jumlah yang sangat kecil sebenarnya. Betul. Jadi kita harus faham walaupun kita semua di sini mempunyai telefon pintar dan smartphone, tapi tidak bermaksud seperti yang telah diinterview tadi, tidak bermaksud semua tahu menggunakan secara efektif teknologi sedia ada. Jadi kalau kita bercerita berkenaan dengan rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur contohnya, saya menggunakan e-wallet, belum tentu lagi rakan sekerja saya menggunakan e-wallet kerana satu adalah pendedahan, kedua adalah kita mempunyai persepsi bahawa e-wallet ini mungkin akan menyebabkan duit kita hilang tanpa sedar dan sebagainya. Jadi saya rasa kekurangan kempen kita pada masa ini adalah kempen kesedaran. Walaupun kita mempunyai video yang telah ditunjukkan di dalam media-media utama dan juga di YouTube, tetapi
itu adalah salah satu dari pelbagai cara yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan lebih lagi pengguna. Contohnya bila kita kupas berkenaan dengan senior citizen. Senior citizen, kalau kita tak ajar dia betul-betul penggunaan macam mana untuk kita memuat turun. Jadi dia kalau dia tengok berita pun, dia tengok video pun belum tentu dia dapat nak lakukan. Jadi kita kena fikir cara yang lebih berkesan untuk kita terus menuju ke arah target citizen kita itu. Jadi kalau orang muda macam kita, senanglah kita lebih savvy ya. Kalau orang tua, kita kena ajar satu-satu. Jadi kerajaan dan juga penyedia-penyedia platform harus memikirkan bagaimanakah cara yang lebih efektif. Kalau kita bercerita pasal TNG contohnya, melalui bajet 2020 itu 450 juta, 3 rakan penyedia platform yang telah dilantik oleh kerajaan untuk bekerjasama, iaitu Boost, TNG, Touch and Go dan juga GrabPay ya. Jadi 3 ini telah bekerjasama, dan melalui TNG cara dia untuk menarik pengguna lebih adalah dengan menggandakan reward itu. Kerajaan bagi RM30, siapa yang register melalui TNG, you dapat RM60 pula. And then TNG secara aktifnya telah turun pergi ke pasar-pasar tamu, pergi ke wet market untuk ajar golongan tua yang selalu sedikit tertinggal bila kita bercerita dengan perkembangan teknologi. Jadi saya fikir sekarang ni cara utama kita menggunakan kempen-kempen media okey, tetapi kita kena aktif lagi lah kalau di tanah tu lah. Kita kena have what we call it interaction secara langsung dengan golongan-golongan, contohnya golongan tua tadi. Seperti mana pakar-pakar ekonomi pada mungkin abad yang lalu pernah menjangkakan perubahan dalam 10 tahun akan datang dan juga 20 tahun akan datang. Kalau dahulunya wang itu dicagarkan secara fizikal ataupun dicagarkan secara cagaran emas dan sebagainya. Tapi sekarang ini nilai wang itu sudah berubah apabila nilai wang itu menjadi digital. Dan kalau boleh kita menikmati nilainya adalah melalui pembelian barangan dan juga pembelian perkhidmatan. Jadi dalam hal ini, adakah sebenarnya cagaran wang itu yang tidak lagi berbentuk fizikal itu adalah satu cagaran yang dikatakan sebagai cagaran yang selamat dan juga cagaran yang boleh memungkinkan untuk pasaran dan juga aliran keuangan itu menjadi lebih rancak berbanding keuangan fizikal seperti sebelum ini? Kalau mengikut pandangan peribadi saya, cashless society ataupun transaksi digital ini adalah lebih mudah, lebih senang untuk kita melakukan pelaburan dan sebagainya seperti yang Tuan Pengacara telah katakan tadi. Jadi kalau bila kita tak melibatkan physicality wang itu, transaksi itu menjadi lebih mudah. Kalau kita tengok di dalam konteks e-wallet contohnya, sesiapa yang menggunakan e-wallet tak perlu lagi pergi ke ATM, tak perlu lagi untuk sibuk-sibuk berbaris, tak perlu lagi sibuk-sibuk nak bayar parking contohnya, berbaris dekat depan autopay itu. Jadi kalau dari segi konteks itu ia telah mudah, apatah lagi dari segi pelaburan. Kita boleh berada di Malaysia tetapi kita boleh melabur di negara lain contohnya. Jadi dia akan menjadi, bila sesuatu progres itu telah menjadi mudah, jadi semestinya akan menjadi rancaklah segala pelaburan dan juga ekonomi secara tidak langsung. Cuma cabarannya apabila tadi dikatakan bahawa kebanyakan daripada mereka yang tidak menggunakan e-wallet ini adalah terdiri daripada mereka yang berusia. Tapi tidak dapat dinafikan juga ada yang muda-muda ni pun masih lagi was-was untuk menggunakan aplikasi ini kerana bimbang akan adanya penetrate penembusan kepada data-data peribadi dan sebagainya. Jadi perkara itu bagaimana kita nak meyakinkan mereka supaya mereka tahu bahawa kaedah ini sebenarnya selamat. Jadi kita bila kita cerita berkenaan bagaimana untuk meyakinkan seseorang adalah dengan melakukan kempen-kempen kesedaran. Kerana platform ini bukanlah platform kedai runcit yang biasa-biasa yang kita buat. Semestinya ada security yang what we call it double layer, yang berlayer-layer, berlapis-lapis encryptionnya. Jadi kalau kita menggunakan e-wallet, dia tidak terus, transaksi itu tidak langsung terus, tetapi akan melalui PIN dan juga proses-proses enkripsi. Ramai yang tidak tahu kerana mereka termakan informasi salah melalui media sosial contohnya. Pernah satu hari satu ketika tu di mana satu video telah tersebar yang sekiranya menyimpan wallet yang mempunyai kad kredit, ada orang boleh scan dia punya kad kredit tu. Jadi orang-orang kita, oleh kerana literasi media orang-orang kita ni masih rendah, maksudnya kita tak tahu mana berita yang betul, mana informasi yang salah. Jadi kita mudah percaya dengan perkara-perkara yang tak betul tu tadi dan menyebabkan ketakutan. Jadi yang itu bukan sahaja efek kepada golongan tua dan juga golongan muda. Jadi
bagi pendapat saya adalah perlu kempen kesedaran yang benar-benar agresif untuk menyatakan bahawa benda ini selamat. Benda ini selamat dan negara-negara maju telah melakukannya. Contohnya seperti saya dulu tinggal di Amerika selama 4 tahun. Saya ketika itu daripada Malaysia mempunyai mindset yang sama. Kalau saya bagi nombor telefon nak transfer duit kepada kawan dengan hanya menggunakan nombor telefon, saya jadi takut. Selamat ke? Tak selamat ke? Tapi itu ternyata selamat. Jadi kita di sana memang sudah progres begitulah, dan di Malaysia ini kekurangannya cuma kesedaran kita lah. Isu keselamatan itu adalah isu yang sudah dijamin oleh kerajaan dan juga pihak bank negara Malaysia juga sebenarnya. Tetapi persoalan tentang nilai wang yang berada dalam transaksi ataupun dalam akaun e-wallet itu sendiri. Kalau secara asas prinsip ekonominya, semakin banyak penawaran wang di pasaran atau semakin banyak wang dicetak, semakin kurang nilai wangnya itu. Tetapi kalau dalam contoh konsep e-wallet ini, semakin banyak ganjaran yang diberikan, semakin banyak wang yang terkumpul dalam akaun kita misalnya, adakah nilai wang itu akan semakin merudum dan jatuh jika dibandingkan atau akan kita dibezakan dengan nilai barangan tersebut? Jadi kita tak boleh tengok transaksi wang itu dalam satu konteks saja seperti itu tadi. Maksudnya kalau kita menggunakan perkhidmatan e-wallet ni contohnya, kita membeli, maksudnya sekiranya proses itu mudah, kita akan membeli dengan lebih banyak, maksudnya ekonomi kita juga berkembang. Jadi wang itu tidak menurun secara merundum kalaupun ada pelbagai diskaun dan sebagainya, ataupun pelbagai duit kita disimpan di dalam bank sebagainya. Kerana walaupun dari segi fizikal kita tak spend secara fizikal, tapi kita masih menggunakan secara di atas platform digital itu. Jadi tak ada isu bagi pendapat saya secara peribadi, tak ada isu berkenaan wang menjadi jatuh ke, tetapi dia facilitate ekonomi. Kerana itu kerajaan telah melakukan kajian-kajian sebelum mengusulkan dasar ini kepada rakyat Malaysia, dan sanggup meletakkan wang 450 juta untuk menggalakkan rakyat kita menggunakan teknologi yang terbaru ini. Jadi kita tidak perlu risau berkenaan dengan kejatuhan wang atau sebagainya, kerana itu matlamat utamanya adalah untuk membangunkan ekonomi kita. Jadi pada pendapat saya, kita tidak mempunyai masalah seperti itulah. Kalau secara keseluruhannya, adakah penggunaan e-wallet ini mampu menyumbang kepada kerancakan ekonomi? Sebab kalau kita lihat masyarakat dunia pun sudah banyak yang menggunakan teknologi ini. Cuma di Malaysia kita masih lagi ketinggalan. Adakah kita akan jauh lagi ketinggalan jika kita tidak turut serta? Kerana dengan adanya aplikasi ini, kita sebenarnya menyebarluaskan lagi hubungan antara kita dan juga negara luar dari segi transaksi di peringkat antarabangsa. Jadi adakah ini satu perkara yang kita perlu perhalusi supaya rakyat tahu bahawa lebih banyak kita menggunakan e-wallet, kita sebenarnya akan dapat standing dengan negara-negara luar dalam segi perbelanjaan, transaksi, ekonomi dan sebagainya. Ya, benar. Saya sememangnya seorang yang percaya dengan kalau kita seiring dengan negara-negara maju membangunkan e-wallet dan sebagainya, kita telah mengadaptasi bahawa dunia ini memang sudah di-globalize. Globalize, dan transaksi itu bukan setakat lokal, bukan setakat di Malaysia, dan kita boleh berniaga. Kita boleh membantu SME, Small Medium Enterprises di Malaysia untuk melakukan perniagaan bukan setakat dengan rakyat tempatan, tetapi di rakyat luar. Contohnya kalau di Malaysia ini, kalau kita beli barang daripada China contohnya, mereka juga mempunyai e-wallet mereka sendiri, itu Alipay. Certain kedai di Malaysia juga menggunakan perkhidmatan itu, WeChat Pay dan sebagainya, membolehkan rakyat kita untuk membeli barangan daripada negara-negara luar dan hantar terus ke rumah mereka. Jadi kalau kita menggalakkan begini dan kita mempunyai brand kita sendiri contohnya yang daripada Malaysia, pada pendapat saya akan membantu perkembangan ekonomi kita, dan kepada rakyat marhaen seperti kita ini semestinya akan mendapat keuntungan daripada perkembangan penggunaan sekiranya kita punya teknologi penggunaan e-wallet itu semakin meningkat. Okey. Adakah doktor melihat dengan perubahan daripada penggunaan secara tunai dan juga secara e-wallet ini akan memungkinkan satu perubahan yang mana simpanan itu tidak lagi simpanan yang bertumpu kepada simpanan secara dalam bank semata-mata, tetapi simpanan secara dalam e-wallet itu akan menjadi satu simpanan utama buat para pengguna? Pada setakat ini, kalau kita melihat skema e-wallet di Malaysia, dia ada dua jenis. Satu adalah mengenai e-wallet ni ada dua jenis, satu stage dan satu what we call it sebagai mediator. Stage tu di mana kita top up kita punya e-wallet dan kita guna. Kalau mediator tu kita linkkan dengan kita punya bank untuk kita guna. Jadi setakat ini kita belum ada lagi skema untuk menyimpan duit
di dalam e-wallet kita untuk sebagai saving. Itu kita masih belum ada lagi, tetapi tidak mustahil untuk dibangunkan. Kalau sekiranya kerajaan, sebab yang kalau bercerita berkenaan simpanan itu adalah level atas lagi kan. Sekarang ni kita baru nak menggalakkan orang menggunakan berbelanja. Kalau berbelanja itu masih kurang, dan bagaimana kita nak memajukan lagi platform itu menjadi simpanan pula. Tetapi itu tidak mustahil. Tapi yang dalam bahasa mudahnya bagi doktor lah, untuk masyarakat tahu bahawa kepentingan untuk kita turut serta dalam penggunaan cashless society ini adalah untuk memastikan supaya ekonomi kita dapat diselaraskan di peringkat antarabangsa. Sebab kalau kita lihat dengan keadaan semasa, kalau kita ketinggalan, kita sebenarnya akan mundur dengan penggunaan ini. Dalam negara mungkin urus niaganya kita masih lagi selesa dengan duit fizikal. Tapi untuk peringkat antarabangsanya nanti, jadi untuk pandangan doktor dalam tempoh jangka masa panjang, masyarakat sebenarnya perlu bagaimana bertindak balas dengan situasi ini? Pada pendapat saya, kita kena adaptasilah dengan menggunakan dan mula untuk menggunakan e-wallet ini, kerana di luar sana memang transaction sudah cashless. Kalau you bawa duit $100 dekat Amerika, dia jadi macam anehnya. Jadi kita kena praktis dekat lokal di Malaysia dulu, supaya kita boleh senang untuk melakukan transaksi di luar negara, di negara-negara maju, kerana mereka sudah jauh ke hadapan. Tetapi kita mempunyai isu di Malaysia kerana kita terdapat pelbagai platform yang menyediakan e-wallet, dan orang tak tahu nak pakai yang mana satu. Kalau kita pakai GrabPay, dia tak link pula dengan Touch 'n Go. Jadi kita nak letak duit kita dekat mana? Kalau kita letak RM50 kat sini, kita nak berbelanja RM25 saja, ada pula RM25 yang tersangkut dekat sini. Jadi kita kena address all the problem, kerana kita mempunyai penyedia platform yang banyak. Yang 3 bekerja dengan kerajaan, kerana 3 bekerjasama dengan kerajaan, kerana mereka mempunyai pengguna yang banyak. Touch 'n Go tu tadi, Boost dan juga GrabPay. Tetapi kita jangan lupa, kita ada banyak lagi seperti JomPay, Sarawak Pay dan sebagainya. So itu adalah satu isu. Jadi orang menjadi takut. Kalau aku pakai yang ni, aku tak boleh pakai yang tu pula. Kalau aku pakai yang ni, aku tak dapat pakai yang tu pula. Jadi kita have to think one way, integrated ke macam mana ke, untuk rakyat menggunakan satu khas ataupun beberapa limited choices yang mereka boleh guna secara khas untuk melakukan transaksi. Kerana kita kalau kita pakai banyak-banyak pun ada baki-baki kita kat situ, duit kita kat situ, bila kita dah perlu pakai. gabungkan. Shopee Pay lagi kita nak cerita, Lazada Pay lagi, dompet semua. Jangan ada account wallet sendiri kan. Itu kesukaran ataupun lakuna yang mungkin boleh kita bincangkan dan kita panjangkan, kerana persaingan dari segi bank-bank tempatan juga banyak yang sudah menyediakan online banking ataupun scan QR code melalui aplikasi bank mereka sendiri. Jadi pengguna pun terfikir nak gunakan e-wallet ke, ataupun baik aku guna duit daripada bank sendiri ataupun scan QR code itu saja. Jadi mereka sendiri berfikir bahawasanya mereka mahukan pembayaran lebih mudah. Ya, memang mendapat ganjaran, tetapi yang mana lebih mudah yang perlu didahulukan. Jadi adakah dalam hal ini doktor optimis untuk melihat kerjasama yang lebih efektif antara penyedia perkhidmatan itu untuk memungkinkan suatu transaksi yang secara terus, tidak perlu berperingkat-peringkat? Pada pendapat saya, kita harus walaupun kita daripada agensi-agensi yang berbeza, kalau kita lihat di dalam website Bank Negara sudah banyak pelbagai penyedia platform yang kita ada di Malaysia dan juga bank. Tetapi kita, of course, kita faham bila berkenaan dengan perniagaan, kita mestinya ada kepentingan sendiri. Tetapi saya rasa kita perlu letak itu ke tepi untuk kita menikmati keuntungan itu bersama-sama. Kalau contohnya saya sendiri, saya lebih gemar untuk menggunakan bank saya, kan itu adalah lebih senang. QR Pay senang terus begitu. Dan kalau menggunakan GrabPay, kalau saya menggunakan Grab contohnya. Jadi saya menyedari kekangan untuk integrasi itulah. Jadi kalau kita tidak sombong, contohnya agensi tidak boleh meletakkan sedikit kepentingan agensi untuk bekerjasama bagi memikirkan kepentingan jarak jauh, which is untuk negara kita, mungkin itu adalah lebih baik untuk kita bersatulah dan berbahagi-bahagilah keuntungannya itu nanti. Saya hanya boleh mencadangkan, tetapi cara gerak kerjanya itu harus orang kata dibincangkan lebih dalam lah. Penambahbaikan boleh dilakukan semasa ke semasa. Baik, satu perkongsian yang cukup baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Norianti binti Jali yang juga merupakan fellow Perang Saraf Media dan juga Informasi Fakulti Komunikasi dan juga Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Terima kasih doktor.